Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kita akan belajar macam mana cara untuk bahagi wang. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita mula. Baiklah adik-adik, sebelum kita mula kira soalan contoh, mari kita tengok dulu beberapa nota yang penting. Yang pertama, unit tidak perlu dikira. Unit kita hanya akan tulis saja. Okay? Seterusnya, bahagi wang dan nombor bulat saja. Jadi untuk contoh-contoh yang cikgu akan berikan pada kali ini, kita hanya bahagi wang dengan nombor bulat saja. Kita tak akan buat bahagi wang dengan wang ataupun bahagi wang dengan nombor pecahan ataupun puluhan. Seterusnya, kira seperti kira bahagi biasa atau bahagi perpuluhan. Nanti masa contoh nanti ada nombor yang ada titik perpuluhan dan ada nombor yang tak ada titik perpuluhan. Jadi masa kita bahagi itu, kita bahagi seperti bahagi biasa. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh supaya adik-adik lebih faham. Seterusnya, yang keempat, gunakan langkah yang lengkap. Okay, seperti di bawah ini, ayat matematik, kaedah pengiraan dan keluarkan jawapan. Jangan skip mana-mana supaya jawapan kita nanti boleh dapat jawapan yang betul. Okey. Yang terakhir, yang kelima, adik-adik kena perhatikan kata kunci seperti di bawah ini. Jika soalan itu tidak diberi ayat matematik. Kalau soalan tu kita kena buat ayat matematik sendiri. Okay, jadi kita nak tahu soalan itu adakah betul soalan bahagi, kita kena jumpa kata kunci ni. Okay, salah satu daripada kata kunci ni. Kalau ada je, maksudnya soalan itu ialah soalan bahagi. Baik. Kita bergerak ke soalan-soalan contoh. Baiklah adik-adik, kita bergerak ke soalan contoh yang pertama untuk hari ini. RM62 bahagi 4. Okay, jadi macam mana cara nak jawab dia? Ini ialah langkah 1. Okay, langkah 1 iaitu ayat matematik. Langkah 2 ialah kaedah. Okay, kita akan gunakan kaedah bentuk lazim. Jadi dekat sini kita buat dulu bentuk lazim dia. RM62 bahagi dengan 4. Okay, RM62 bahagi dengan 4. Jadi RM ni, unit ni seperti mana nota kita tadi, RM ni tak payah kira. Jadi kita boleh terus tulis saja. Okay. 6 bahagi 4 kita akan dapat 1. 1 darab 4 kita akan dapat 4. Tolak tinggal 2. Okay. Seterusnya turunkan 2 kita akan dapat 22. 22 bahagi 4 kita akan dapat 5. 5 darab 4 kita akan dapat 20. Okay. Tolak. Okay. 2 tolak sifar dapat 2. 2 tolak 2 dapat sifar. Tinggallah 2. Okay. Jadi baki kat 2 ni kita tak boleh tinggal baki macam ni. Jadi kita kena teruskan lagi kira seperti mana kita kira perpuluhan. Jadi dekat sini nombor tak ada perpuluhan. Kita letak sendiri perpuluhan. Kita tambah sifar dekat belakang. Kalau adik-adik tak ingat macam mana cara untuk nak bahagi perpuluhan, mungkin adik-adik boleh tengok pada video-video cikgu yang sebelum ni, ataupun nanti cikgu akan letakkan link dia pada description di bawah. Okay? Baik, sekarang ni kita tambah sendiri titik perpuluhan, kita tambah sifar dan kita turunkan. Dekat bawah ni dah jadi 20. 20 bahagi 4 kita akan dapat 5 juga. 5 darab 4 kita akan dapat 20. Tolak, tinggallah sifar-sifar. Habis. Jadi dapatlah jawapan dia seperti ini. Kita kena letak titik sendiri kat sini. Lepas tu bila ada titik perpuluhan wang, biasanya dia mesti ada 2. Okay, mesti ada 2 nombor selepas pada titik perpuluhan. Okay. Jadi dekat sini kita boleh tambah sendiri nanti. Okay, kita boleh tambah sendiri sini. Okay. Jadi dapatlah jawapan dia ialah RM15.50. Okay. Tengok banyak kemahiran yang kita telah gunakan untuk jawab satu soalan yang mudah ini saja. Okay. Kita dah gunakan kemahiran bahagi biasa, kita gunakan juga kemahiran bahagi untuk perpuluhan, dan kita kena guna juga kemahiran perpuluhan. Sebab itulah tajuk ini dia berada di belakang sikit. Kita kena belajar perpuluhan dulu, kita kena belajar wang dulu, kena belajar bahagi dulu dan sebagainya. Barulah kita boleh jawab soalan bahagi wang. Okay. Baik, kita bergerak ke soalan contoh yang kedua. 19,192 bahagi 8. Nombor ni besar sikit, tapi besar pun tidak bermakna nombor ini bila besar jadi susah. Kadang nombor yang besar ni pun lagi senang daripada soalan yang nombor kecil. Jadi kita kira dulu. Ini ialah langkah yang pertama, ayat matematik. Langkah yang kedua ialah kaedah. Jadi kaedah kita masih lagi akan gunakan kaedah bentuk lazim. Jadi kita buat bentuk lazim dia dekat sini.
19.192 bahagi dengan 8. Okay, sama juga RM ni, unit dia ni kita tak payah kira. Kita hanya tulis saja. Jadi kita terus kira nombor. 1 bahagi 9 tak boleh, kita terus ambil 19. 19 bahagi 8 kita akan dapat 2. 2 darab 8 kita akan dapat 16. Tolak tinggal 3. Turunkan 1 ni jadi 31 bahagi dengan 8 kita akan dapat 3. 3 darab dengan 8 kita akan dapat 24. Okey, tolak. Sini tinggal 2. Sini pinjam kumpul semula jadi 10. Tolak dengan 4 dapat 6 tambah 1 jadi 7. Okey. 7 kita turunkan pula nombor 9 jadi 79. 79 bahagi dengan 8 kita akan dapat 9. 9 darab 8 kita akan dapat 72. Okey. Mudah untuk kita kira bila kita ingat sifir. Kalau kita tak ingat sifir, dia akan jadi lama lah untuk kira. Kebanyakan murid ni dia lambat mengira sebab tak ingat sifir. Nak kena buat dulu sifir. Itu yang susah. Jadi hafallah sifir untuk cemerlang dalam matematik. 9 tolak dengan 2 kita akan dapat 7. Okey. Sekarang ni 7 tolak 7 sifar tinggal 7. Okey, ada satu lagi nombor 2. Kita turunkan 2 kat sini. 2 72 jadi dapat 9. 9 darab dengan 8 masih lagi dapat 72. Tolak sifar habis. Jadi dapatlah jawapannya ke atas ni. Kita keluarkan jawapan. Langkah yang keempat, keluarkan jawapan 2399. Itulah jawapannya. Baik, kita bergerak ke soalan contoh yang ketiga. Okay, nombor ini nampak lebih kurang sama macam contoh yang kedua tadi, tapi sebenarnya lain. Ini situasinya bila kita kira tak habis-habis. Apa maksud cikgu tak habis-habis? Kita cuba dulu. Okay? Baik. Langkah yang pertama dah ada kat sini, ayat matematik. Langkah yang kedua ialah kaedah. Kita masih lagi akan gunakan kaedah bentuk lazim. Jadi kita buat bentuk lazim je dekat sini. RM29,063 bahagi dengan 8. Okey. RM sama macam tadi, tak payah buat apa, kita angkat saja letak dekat atas ni. 2 bahagi 8 tak boleh, kena ambil terus 29 bagi 8 kita akan dapat 24. Jadi sini jadi 3 darab 8 24, tolak tinggal lagi 5. Okey, turunkan sifar dapat 50 bahagi dengan 8. 50 bahagi 8 sama dengan 48. Jadi letak 6 kat sini, dapatlah bawah ni 48. Tolak. Okay, macam biasa, sini tinggal 4, sini jadi 10. 10 tolak 8 tinggal 2. Okey, turunkan pula nombor 6, kita akan dapat 26. 26 bahagi dengan 8 kita akan dapat 3 darab dengan 8 sama dengan 24. Tolak tinggal 2. Okey, turunkan pula nombor 3. Okey, 23 bahagi 8 kita akan dapat 2. 2 darab 8 kita akan dapat 16. Tolak dua nombor ni. Sini jadi 10. 10 tolak dengan 6 tinggal 4 tambah 3 yang dah ada ni, kita akan dapat 7. Baik, nombor ke atas dah tak ada yang nak turunkan. Okey, tapi dekat bawah ni masih ada baki. Kita tak boleh tinggal macam ni, kita kena teruskan lagi. Jadi nak teruskan lagi, ikut cara kita buat perpuluhan, kita tambah titik sendiri kat belakang ni. Lepas tu kita tambah sifar dekat belakang ni. Lepas tu kita turunkan sifar jadi 70. Baik, 70 bahagi dengan 8 kita akan dapat 64 sama dengan 8 dekat atas ni. Okey. 8, okey, darab dengan 8 dapat 64. Okey, turunkan. Okey. Baik, ini tinggal 1, sini jadi 10. 10 tolak dengan 4 kita akan dapat 6. Okey. Tambah lagi sifar satu ke atas ni. Okey, turunkan lagi sifar dekat sini. 60 bahagi dengan 8 kita akan dapat 7 sama dengan 56. Okey, sama dengan 56. Okey. Baik, sini tinggal 1, sini jadi 10, tolak sini jadi 4. Okey. Kita tak boleh nak turunkan sampai dekat sini, kita dah tak boleh nak turunkan sifar. Sebabnya unit wang biasanya selepas pada itu kita hanya ambil 2 saja nombor selepas pada titik perpuluhan. Jadi dekat sini kita dah ada titik perpuluhan kat sini. Kita naikkan titik perpuluhan kita ke atas.
Jadi dekat sini kalau nak ikutkan, kita dah ada 2 titik perpuluhan. Macam mana nak buat? Caranya ialah kita tambah satu lagi sifar kat sini, turunkan juga sifar kat sini. Kira yang terakhir yang ni 40 bahagi dengan 8, kita akan dapat 5. 40 bahagi 8 kita akan dapat 5. Jadi kita letak 5 kat sini. Lepas tu turun sini jadi 40, tolak, habis. Dia habis dekat sini, dia ada 3 titik perpuluhan. Tak boleh macam ni, kita hanya ambil sampai 2 saja. Jadi jawapan dia ni kita akan bundarkan yang belakang ni. Dekat sini kita akan bundarkan 5. Sini kena tambah 1. Kenapa kena tambah 1? Ini adik kena belajar dulu bundar macam mana. Kita dah belajar dah pada tajuk yang awal-awal hari tu bundar. Jadi kena tambah 1 dekat sini, dapatlah jawapan kita yang terakhir sama dengan RM3,632.88. 88 sen. Itu jawapan yang terakhir. Soalan contoh yang keempat, RM10,907.50 bahagi dengan 10. Nombor yang besar nampak macam susah, tapi sebenarnya ini adalah antara contoh yang paling mudah. Kenapa? Bila adik tengok saja soalan seperti ini, ada saja bahagi dengan 10, sama ada bahagi dengan 10 ataupun bahagi dengan 100, bahagi dengan 1000, bahagi dengan 10,000 dan seterusnya lah. Kalau soalan yang bahagi dengan nombor-nombor ini, kita tak perlu buat bentuk lazim pun. Jadi ini langkah dia sangat mudah. Caranya ialah, ini langkah 1 ayat matematik. Langkah yang kedua kaedah. Kaedah yang kita akan gunakan ialah kaedah gerakkan titik. Jadi sekarang kita nak gerakkan titik ini saja. Bila soalan bagi, kita gerakkan titik ke arah sini, ke arah kiri. Kalau soalan darab, kita gerakkan ke arah kanan. Jadi dekat sini kita nak gerakkan berapa? Kita hanya gerakkan 1 saja, sebab hanya ada 1 sifar saja kat sini. Jadi kita gerakkan ke arah sini. Jadi sekarang ni sini dah tak ada titik. Titik sudah ada di antara sifar dengan 7 ni. Jadi jawapan dia ialah tinggal 1,000 90.75 sen. RM1,090.75. Jadi tak payah buat bentuk lazim, kita hanya gunakan kaedah gerakkan titik saja. Itulah jawapannya. Baik, soalan yang kelima pun nampak macam susah, nampak nombor dia besar. RM54,415.26 bahagi dengan 100. Bila bahagi dengan 100 saja, samalah macam soalan contoh yang keempat tadi, kita hanya gerakkan titik saja. Jadi langkah yang pertama ayat matematik ada, langkah yang kedua ialah kaedah. Kaedah yang kita akan gunakan ialah kaedah gerakkan titik. Nampak saja nombor seperti ini, kita terus gunakan kaedah gerakkan titik. Jadi nak gerakkan berapa, ke arah mana? Bahagi kita gerakkan ke sebelah kiri. Jadi nak gerakkan berapa, kita gerakkan 2 kali sebab ada 2 sifar. Jadi gerakkan 2 kali. 1, 2. Sekarang ni titik perpuluhan sudah berada antara 4 dengan 1 ni. Jadi kita tulislah jawapan kita. Kita tulis jawapan kita. Baik. RM544. Lepas tu belakang ni ada 4 nombor perpuluhan. Jadi dekat sini kita kena kurangkan 4 ni kepada 2 sahaja. Macam mana nak kurangkan? Macam yang soalan 3 tadi, kita akan bundarkan dekat sini. 2 bawah pada 5, jadi sini tak payah tambah apa-apa. Jadi dapatlah jawapan kita yang terakhir ialah RM544.15. Ini jawapan dia yang terakhir. Kita bergerak ke contoh yang ke-6. Baik, contoh yang terakhir ni kita bagi soalan susah sikit lah. RM95,736 bahagi dengan 80. Jadi soalan ini, persoalannya bolehkah kita gerakkan titik? 80 boleh ke gerakkan titik? Jawapannya tidak boleh. Untuk gerakkan titik kita hanya boleh gunakan untuk soalan yang bahagi dengan 10,
bahagi dengan 100, 1000, 10,000 dan seterusnya. Kalau soalan tu bahagi dengan 20, 30, 50, 70, itu tak boleh, kita gerakkan titik. Jadi kita kena kira gunakan bentuk lazim seperti biasa. Jadi sekarang ni kita buat dulu ayat matematik dia ni, dah ada kat sini. Ini ialah langkah yang pertama, ayat matematik. Langkah yang kedua ialah kita gunakan kaedah bentuk lazim. Jadi kita buat dulu bentuk lazim dia dekat sini. 95,736 bahagi dengan 80. Baik. Untuk soalan ini, kita kena buat sifir 80. Macam mana nak buat sifir 80? Ada banyak cara. Cara yang pertama, kita buatlah sifir 80. Okey, 80 tambah 80 dapat 160. Tambah lagi 80 dapat 240 dan seterusnya. Ataupun kita hanya buat sifir 8 saja, lepas tu kita tambah sifar kat belakang. Okey, tambah lagi dekat sini dia akan jadi 32, lepas tu jadi 40, lepas tu jadi 48, lepas tu jadi 56 dan seterusnya. Lepas tu kita tambah sifar dekat belakang pun boleh. Ataupun cikgu ajar adik satu trik macam mana kita nak buat sifir 8 dengan mudah. Okay? Ini satu cara, okay, yang adik boleh hafal untuk nak buat sifir 8 dengan mudah. Okay, tengok cara cikgu buat. Sifar 1, 2, 3, 4. Okay? Lepas tu kita ulang 4. 4, 5, 6, 7, 8. Sampai situ kita mula daripada bawah ni pula, kita buat sifir 2. Sifar 2, 4, 6, 8. Lepas tu kita ulang balik. Sifar 2, 4, 6, 8. Dapatlah sifir 8. Lepas tu nak dapat sifir 80, kita tambah sifar dekat belakang. Jadi dekat sini kita dah dapat sifir 80. Okey. Kalau tak nak guna sifir 80 pun, lain kali bila adik perlu gunakan sifir 8 dan adik tak hafal sifir 8, adik boleh guna ni cara cikgu buat tadi. Okey, sifar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Mula pada bawah, sifar 2, 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Dapatlah sifir 8. Okey. Jadi sekarang ni kita berbalik kepada soalan tadi. 9 bahagi 80 tak boleh, ambil 95 bahagi 80, kita akan dapat 1. 1 darab 80 dapat 80. Okey, tolak 2 ni kita akan dapat 5, 1. Okey, turunkan 7. 157. Okey, masih lagi kena guna 1. Okey, dapat 80, tolak dekat sini kita akan dapat 7. Sini jadi sifar 10 bahagi 10 tolak dengan 8 dapat 2. 2 tambah dengan 5 yang dah ada jadi 7. 77. Okey, kita turunkan 3. 773 bahagi dengan 80, mana kita nak ambil? Ni ambil 720. 720 sama dengan berapa? 9. Jadi dekat sini kita akan letak 9. 9 darab dengan 80, kita akan dapat 720. Tolak dekat sini kita akan dapat 3. 7 tolak dengan 2 dapat 5. Okey, 7 tolak 7 dapat sifar. Tinggal lagi 53. Turunkan pula nombor 6, kita dapat 536. 536 kita kena ambil yang ni. Okey, ambil yang ni berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kat sini jawapan dia ialah 6. 6 darab dengan 80, kita akan dapat 480. Tolak dekat sini dapat 6. Sini jadi 4. Sini jadi 10. 10 tolak 8 dapat 2. Tambah dengan 3 yang dah ada, kita akan dapat 5. 56. Dah tak ada apa dah nak turunkan, tapi kita masih lagi ada baki kat sini. Jadi macam mana cara nak buat? Okey, kita ingat macam mana cara kita buat perpuluhan. Jadi dekat sini kita letak titik sendiri. Okey. Lepas tu kita letak sifar. Lepas tu kita turunkan sifar ke bawah. Jadi kita akan dapat 560. Mana 560? Okey, ada dekat sini. Okey, berapa? Ini 7. Okey, letak 7 dekat sini. Okey. Lepas tu turunkan pula dekat sini. 560 tolak. Okey, tinggal sifar, sifar, sifar. Habis. Okey, selesai. Tak ada baki lagi dah. Jadi jawapan dia, okey, ni titik perpuluhan ni kita kena naikkan. Okey.
Wang biasanya bila ada titik perpuluhan dia kena ada 2. Jadi kena ada 1 lagi kat sini lah. Nanti kita tambah. Okey, lepas tu unit ni jangan lupa. Unit kita kena tulis saja, tak payah kira. Jadi keluarlah jawapan dia dekat sini. Okey. RM1,196.70 itulah jawapannya. Baiklah adik-adik, itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.